Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya mulakan dengan butiran 05004 bahagian kebajikan pelajar luar negara dari 7.6 juta turun ke 3.2 juta, hampir separuh. Butiran 010200 pendidikan tinggi dari 91 juta naik ke 92 juta. Saya pagi tadi sebelum ke sidang ni, isteri saya mesej saya lah. Cikgu Rafika Awan ini dia bagi satu mesej daripada TikTok lah, daripada seorang pelajar University of Manchester, Aisyah Sophie, berkaitan dengan program Nottingham Malaysian Games, anjuran Nottingham Malaysian Society bersama dengan pihak KPT lah. Jadi saya memulakannya dengan menyokong apa yang disebut oleh adik Aisyah Sophie ni, bahawa perkara-perkara seperti after party selepas kejayaan penganjuran program sukan berkenaan, kemudian ada after party, tidaklah seharusnya disambut ataupun dibudayakan dalam kalangan pelajar kita di luar negara. Dan apa yang disebut benda yang tidak bermanfaat, benda yang tidak elok, kalau tak pernah buat, jangan mula buat, adalah satu perkara yang baiklah. Dan saya memuji MARA dan JPA yang telah memberi pendanaan kepada pelajar kita di luar negara ini dengan memberi teguran yang keras supaya tidak terlibat dengan nasihat-nasihat negatif inilah. Dan saya berharap tindakan-tindakan tertentu dikenakan kepada pelajar kita yang terlibat dengan perkara-perkara negatif di luar negara supaya menjadi pengajaran bukan sahaja pada masa ini tetapi pada masa-masa yang mendatang. Keduanya ada berkaitan dengan butiran 020000 pendidikan tinggi 7.5 kepada 7.6 bilion, butiran 04001 pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET dari 1.4 bilion naik ke 1.48 bilion. Saya ucap syabas dan tahniah kepada KPT kerana telah berjaya melahirkan 256,901 graduan TVET sejak 2018 sehingga 2023. Dan saya juga ingin berkongsi di sini bahawa pada Ahad yang lalu saya bersama 23 pelajar PISAS Politeknik Sultan Azlan Shah Tanjung Malim menghantar pelajar-pelajar ni ke Kunming, China untuk mengikuti program 2 minggu di sana bersama dengan belia mahir. Terima kasih dengan kehadiran pengarah bahagian College Community dan juga pengarah PISAS sendiri berkaitan dengan otomotif dan EV. Dan di sini saya ingin menyentuh bahawa supaya ke arah kehadapan, KPT menggiatkan lagi lah usaha untuk mengambil peluang daripada BRI ni, Belt and Road Initiative negara China ni, supaya boleh membawa lagi lebih ramai pelajar kita ke China untuk memperkukuhkan lagi elemen-elemen TVET, terutamanya berkaitan dengan teknologi-teknologi barulah seperti solar, EV dan otomotif. Dan saya suka juga mengambil ruang yang ada ini untuk mencadangkan kita dah ada pengurusi TVET, which is Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kita juga ada sekretariatnya, Kementerian Sumber Manusia. Jadi saya rasa dengan peruntukan sebanyak 1.48 bilion ini dan 14 hub TVET sedia ada yang telah dipersetujukan untuk diperteruskan sebagaimana yang saya bawa ke dalam kamar khas, KPT daripada 14 ni ada 8. Ada 8 hub TVET nasional ni di bawah urusan KPT lah. Dan kalau tengok daripada segi bajet tu, daripada 6.8 bilion keseluruhan untuk TVET, 1.48 bilion daripada KPT saja. Jadi saya nak mencadangkan supaya Kementerian Pendidikan Tinggi ini jadi timbalan lah kepada urusan TVET, kerana di China baru-baru ni pun saya sebut cabaran Malaysia adalah untuk menyelaras 12 kementerian berkaitan TVET. Jadi kalau ada pengurusi, ada timbalan dan ada seterusnya, mungkin TVET di negara kita akan berjalan dengan lebih baik. Ketiganya adalah butiran 04001 berkaitan dengan pendidikan politeknik dan college community. Saya ucap terima kasihlah kepada Yang Berhormat Menteri lantik saya jadi penasihat college community dekat tempat saya Tenggara. Cuma saya nak maklumkan di sini adalah berkaitan dengan program pembelajaran sepanjang hayat PSH yang dinyatakan sebelum ini dalam ucapan belanjawan ada 5 juta. Jadi saya kira-kira 5 juta daripada 1.48 bilion ni adalah 0.34%. Jadi kalau boleh dinaikkan ke 1%, dia jadi 14.8 juta lah. Jadi kalau 14.8 juta, saya yakin 105 buah college community seluruh negara akan boleh mengadakan lebih banyak lagi program. Dan saya suka nak memberitahu Dewan, Datuk Pengurusi dan juga Yang Berhormat Menteri ada di dalam Dewan ini, bahawa sambutan masyarakat terhadap program-program anjuran college community ini amat baik. Dan di tempat saya itu kebetulan college community-nya berkaitan dengan kulineri.
dan ilmu yang disampaikan, kemahiran yang disampaikan itu senang untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harian lah. Ni Datuk Pengerusi, saya minta seminit lagi. Seminit, okey. Terima kasih. Dan college community pula, di sebelah jiran saya, Kulai lah. Kulai ni tak ada college community. Jadi ada orang-orang Kulai pun dah berhubung dengan saya untuk mengadakan aktiviti kursus dan sebagainya. Kemahiran melangkaui sebenarnya, bukan saja tentang kulineri tapi berkaitan dengan kemahiran-kemahiran lain, tetapi tidak dapatlah nak ditampung sebab kalau berdasarkan peruntukan yang ada ni cuma 5 juta. Jadi kalau daripada 0.34% daripada 1.4 bilion ni boleh ditingkatkan kepada 1% pun, 14.8 juta ni boleh memperkasa 105 buah college community seluruh negara yang sedia ada. Dan saya ingin menambah juga, di Tenggara ni yang berhormat Datuk Speaker dan juga yang berhormat Menteri, ada tanah yang luas daripada pihak Kejora ni. Jadi kalau boleh dibenakan satu college community yang sebuah tu bukan lagi menumpang di kedai-kedai, saya yakin dan percaya lebih banyak lagi manfaat yang boleh diberikan kepada penduduk setempat dan seluruh rakyat lah, khususnya di negeri Johor dan di serata negara lah, untuk belajar di sana. Jadi bolehlah mulakan mungkin perbincangan awalan untuk NBOS, National Broad Ocean Strategy ni, sama-sama antara KPT dengan pihak Kejora. Dan akhirnya saya yang terakhir, ni betul-betul terakhir Datuk Pengerusi, adalah berkaitan dengan hub pendidikan tinggi Paguh. Saya ni bila habis sidang Dewan ni biasanya balik daripada Kuala Lumpur ke Tenggara ni memang lalu tepi Paguh tu. Saya tengok namanya tu besar papan tanda tu, tapi tengok macam slow sangat dekat situ. Jadi saya ingin bertanyalah kepada pihak kementerian, sebenarnya apakah hala tuju seterusnya apa yang dipanggil sebagai hub pendidikan tinggi Paguh ini. Kalau sekiranya saya melihat pada masa sekarang ni TVET adalah mustahak, dan kebetulan kita pun ada 4 MTUN which is yang dah hadir di sana, UTHM dan UTEM yang saya difahamkan. Kita ada lagi Universiti Malaysia Pahang dan UNIMAP. Kalau boleh bawa cawangan ke sana, kita empower terus Paguh, hub pendidikan tinggi Paguh ni sebagai hub TVET wilayah selatan. Jadi bukanlah maknanya kita nak buang nama Paguh tu, tetapi tanggungjawab selatan itu lebih besar dan tuan rumahnya adalah Paguh. Saya rasa dia akan memberi banyak faedah lagi kepada negara, dan sesuailah dengan kedudukan geografi Paguh itu dan negeri Johor itu yang berjiran pula dengan Singapura, dan kita nak mara ke hadapan dengan berbagai teknologi renewable energy, kita nak solar, kita ada EV, banyak yang kita berbahaskan di sini kalangan ahli-ahli parlimen yang lain. Jadi saya rasa kalau pihak KPT boleh merangka strategi ataupun mungkin dah ada, ataupun saya ingin bertanya, ada tak apa-apa perancangan untuk memperkuat dan memperkasa menghak upaya hub pendidikan tinggi Paguh ini, mungkin boleh kita hala tujukan hub ini kepada mewujudkan apa yang kita panggil sebagai Southern TVET City lah di Paguh, supaya boleh memberi banyak lagi faedah kepada rakyat dan negara. Itu saja Datuk Pengerusi. Terima kasih.